Baik, Allah Ta'ala bagi air. Nak minum dia mudah je. Nak minum dia Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cara nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Air masuk dalam mulut, sebut subhanallah dan telan Alhamdulillah. Selagi air itu berada dalam badan kita, selagi itulah air tersebut akan bertindak menghalakkan kita daripada melakukan maksiat-maksiat. Segala kejahatan-kejahatan, dan juga air itu juga akan mendoakan kepada Allah Ta'ala agar kita ni dapat melakukan amalan-amalan kita secara istiqamah. Ada kekuatan untuk kita nak melakukan amal-amal ibadah. Ada orang mesej pada Ustaz, bagaimana saya nak lakukan istiqamah? Inilah cara, salah satu cara tuan semua. Di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala, nak minum, nak makan, ingat, bismillah. Bukan macam bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim, terus makan, tak ada. Bukan cara itu dah. Doa-doa juga, tapi setiap suapan kita tu bismillah, masuk dalam mulut kita, berada dalam mulut kita, tengah kunyah, subhanallah, dan telan alhamdulillah. Air sama juga, nak minum, bismillah, dalam mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, telan. Selagi makanan adapun air berada dalam badan kita, selagi itulah kita akan terhindar daripada nak melakukan maksiat. Ini doa. Doa ni makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita, insya-Allah. Okay, kita boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya ta'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang kena Allah Ta'ala. Okay. Ustaz masih belum terlambat lagi Ustaz untuk ucapkan selamat tahun baru. Tahun baru Islam, iaitu awal Muharram. Awal Muharram, daripada hari Khamis baru ini kita menyambut awal Muharram kan. Awal Muharram, dan merupakan dinamakan tahun baru, dan kita mogakan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Agar tahun ni kita punya amalan kita meningkat daripada tahun-tahun lepas. Kalau tahun lepas kita amalan kita 20%, tahun ni kalau boleh biar sampailah 30%, 40% ataupun 50%. Tak sampai 100% tu mungkin payahlah, kita ni orang sibuk kan. Kita orang sibuk kerja, tapi kita doa kepada Allah Ta'ala biar ada tingkat sikit. Selalu kita berselawat kata Rasulullah SAW 10, 100 saja, tapi tahun ni kita minta biarlah sampai 1000 dah semua. Bila sampai 1000, sebab kelebihan orang yang berselawat kata Rasulullah SAW ni memang banyak. Memang banyak. Memang punca segala untuk menyelesaikan masalah kita ialah dengan selawat. Ulama-ulama beritahu, kita umat akhir zaman ni dua perkara saja kalau kita boleh buat. Kalau kita dapat buat dua perkara. Pertama, membaca istighfar, astaghfirullahalazim, dan yang kedua, kita membaca selawat ke atas Rasulullah SAW. Istighfar, kita baca istighfar, tak perlu panjang-panjang dah semua. Tak perlu panjang-panjang, cuma yang paling penting sekali, tuan-tuan kena baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika, dan seterusnya sampai habis. Kalau boleh, di awal pagi baca 3 kali. Di awal pagi baca 3 kali, dan pada waktu maghrib baca 3 kali. Sekiranya kita membaca pagi tadi 3 kali, tiba-tiba sebelum masuk maghrib kita meninggal dunia, maka segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Dan waktu malam kita baca maghrib, sekiranya kita mati sebelum kita sampai pagi besok, maka dosa-dosa kita akan diampunkan Allah Ta'ala. Inilah hikmah Allah Ta'ala bagi kita doa-doa macam ni, insya-Allah. Okey. Di samping itu juga, kita kalau boleh kita baca istighfar sebanyak 200 kali setiap lepas sembahyang. Sibuk macam mana tuan semua, sambil jalan ke, sambil buat kerja ke, baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Rasulullah SAW baca 70 kali ataupun 100 kali. Tak apa tuan-tuan, Rasulullah SAW dia baca 70 kali, dia baca sekali, dia maksum. Walaupun dia maksum, dia tetap membaca istighfar kerana apa tuan semua? Kerana nak menyatakan kehambaan, sifat kehambaan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau sebenarnya kalau dia tak baca istighfar, tak ada masalah.
Tak ada masalah dia baca istighfar, tak baca pun. Tetapi tuan semua, dia tetap baca kerana nak menyatakan sifat kehambaan dia kepada Allah SWT. Dan kita ni yang banyak dosa hari-hari. Hari-hari banyak dosa dan semua, kita kena baca istighfar sebaik-baik kalau boleh, lebih pada 100 kali. Yang guru ustaz dah bagi pada ijazah pada ustaz, dan ustaz bagi pada anda semua. Kalau boleh anda bacalah setiap lepas sembahyang 200 kali setiap lepas sembahyang. Pendek je, tak perlu panjang. Tak perlu banyak, tak perlu baca astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tak perlu. Tak baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 200 kali. Tak mau panjang lagi, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca selawat kan, kalau boleh 1000 kali satu hari. Tak boleh baca sekaligus 1000 kali satu hari. Tuan-tuan boleh pecah-pecahkan 200 kali setiap lepas sembahyang. Pendek je, tak perlu panjang. Baca panjang-panjang. Tak perlu selawat Ibrahimiyah ke panjang, selawat Azimiyah ke panjang. Tuan-tuan baca selawat Jibril saja. Apa itu selawat Jibril? Iaitu sallallahu ala Muhammad. Pendek je, sallallahu ala Muhammad. So tadi ustaz daripada Shah Alam nak sampai sini, nak sampai ke sini tuan semua. Sambil-sambil drive kereta, sambil-sambil makan roti, sambil-sambil minum air dan sambil buat kereta dan semua. Ustaz baca selawat. Dan daripada sana nak sampai sini 1000 lebih dapat dah semua. 1000 lebih. Jadi mudah kita dah selesai dah 1000. Dan kalau boleh, kalau kita nak sampaikan, had kita sebagai seorang yang cinta pada Rasulullah SAW, kalau mengikut almarhum Habib Muzir dia kata kena baca selawat sekurang-kurangnya 5000 kali. Baru kita dapat masuk dalam geng-geng, dalam jemaah orang yang ada cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah dah semua, 1000 kali. Tadi daripada sana, daripada Shah Alam sampai sini 1000. Nak balik 1000 lagi. Masa nak pergi ke mana-mana petang, ada banyak masa lagi. Sambil kalau petang ni ustaz kayu basikal sambil selawat. Dia 3 round dah dekat dengan 2000. Kayu basikal 3 round 12 km dapat 2000. Dah 4000 dah. Ada sebelum tidur malam kita buat 1000 lagi, dah sampai 5000 kali. Mudah dah semua kita nak buat. Cuma sekarang ni sama ada kita nak buat atau tak mau buat. Tu je. Ada orang tanya ustaz, ada selawat paling pendek sekarang. Inilah ustaz bagi paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Satu orang buta datang berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah SAW, aku tak pernah tengok wajah kau ya Allah, ya Rasulullah, aku cuma dengar suara kau je. Bagaimana aku ada cara tak bagaimana aku nak melihat wajah kau ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun bagi kamu bacalah. Selawat ni iaitu sallallahu alaihi Muhammad sebelum kamu tidur. Kamu baca, nescaya, insya-Allah nescaya dalam masa 7 malam kamu akan bermimpi aku. Betul semua. Masuk malam ke-7 dia bermimpi Rasulullah SAW, dia dapat lihat wajah Rasulullah SAW. Seorang yang buta tapi dia dapat lihat Rasulullah SAW cara dalam mimpi semua. Dalam mimpi, sebab melihat dalam mimpi bukan lihat dengan mata ni, tapi dia melihat dengan mata batin kita. Dia sedar lagi besok, terus dia berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah aku dapat lihat wajahmu. Ini nak teman-teman dengan zikir, dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan semua, kelebihan kita berselawat kata Rasulullah SAW ni bukan nama kita saja disebut oleh malaikat di depan Rasulullah SAW, tapi nama mak dan ayah kita. Kalau mak ayah kita telah meninggal dunia, kalau mak ayah kita masih hidup, dia tak dengar, dia tak tahu semua. Tapi kalau mak ayah kita dah meninggal dunia, bila nama dia disebut di depan Rasulullah SAW, depan kekasih Allah Ta'ala, depan orang yang Rasulullah Ta'ala kata, kamulah segala-galanya. Maka apa bayangkan tuan semua, kalau nama kita ni disebut oleh PM, Perdana Menteri kita ni di depan yang di-Pertuan Agong, dan Agong dia mengiyakan, apa kita rasa semua. Tak usah kita depan Agong dan semua, depan PM cukup lah. Esko daripada kampung kita bawa pergi jumpa dengan PM, buat jumpa dengan PM, sebut nama kita, Syahrin bin Abdul Rahman. PM pun sebut nama Syahrin Abdul Rahman, dan sebut juga Abdul Rahman bin Hasan, nama ayah ustaz. Kemudian sebut pula nama mak ustaz, Cik Aisyah binti Muhammad Tengah. Allah sebut, memang dah semua. Dah bangga dah. PM sebut nama aku, nama mak aku, nama ayah aku, nama atuk aku, nama atuk aku, dua-dua atuk dia sebut dah. Kali ni apa lagi dia? Allah Ta'ala, Jibril, malaikat bawa kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW, Syahrin bin Abdul Rahman. Dan ibunya Cik Aisyah, dia berselawat ke atas kamu sekali. Kalau ustaz buat 1000 kali malaikat datang. 1000 kali berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan kalau 5,000 kali malaikat datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, beritahu yang Syahrin Abdul Rahman ni berselawat ke atas kepada engkau ya Rasulullah SAW, dan disebut nama mak ustaz dan ayah ustaz. Mak ayah ustaz dah tak ada dah. Mereka berada di alam barzakh tuan semua, dan mereka mendengar sebutan tersebut. Masya Allah tabarakallah. Memang mak kita akan happy tuan semua, arwah akan happy.
Bila nama mereka disebut, gara-gara angkara daripada kita dah. Angkara tu jahat, tapi benar gara-gara pada selawat kita yang kita lakukan ke atas Rasulullah SAW. Ini penting semua. Jadi kita umat akhir zaman ni dua perkara saja. Kalau kita tak dapat benda lain, kita tak dapat nak baca Quran ke, kita tak dapat buat benda lain ke, nak zikir subhanallah ke subhanallah, kita baca istighfar 100 kali, 200 kali, 1000 kali, dan juga kalau boleh berselawat ke atas Rasulullah SAW 1000 kali. Ini kita dah masuk awal tahun. Muharram kita berpuasa kan. Ada yang berpuasa pada hari Rabu lagi. Hari Rabu puasa itu pada tahun akhir. Akhir dua puasa. Dan pada hari Khamis puasa. Ada orang kata tak boleh puasa. Nabi tak buat. Macam-macam lah. Macam-macam kata. Yang tak mau buat tu letak tepi. Yang kita nak buat, kita buat kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana orang, kita buat kerana Allah Ta'ala. Dan jangan lupa pada 9 hari bulan. 9 hari bulan, 8 dan 9 dan 10 hari bulan Muharram, kalau kita boleh, kita kena berpuasa. Kena berpuasa dan semua. 9 kita berpuasa dan 10 bulan. 10 adalah hari Ashura. Hari Ashura dan semua. Okey. Waktu tu orang Yahudi pun dulu ada orang Yahudi pun berpuasa dah. Mereka berpuasa. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW berpuasa. Tapi nak bezakan antara orang yang Yahudi, puasa orang Yahudi dengan puasa kita, maka kita berpuasa satu hari lebih awal. Iaitu kita berpuasa pada 9, 10 ataupun 10, 11. Jadi ada 2 hari kita puasa. Kemudian kita azam. Tanamkan azam kita bagi anda yang tak biasa berpuasa, kemudian tanam azam, aku nak berpuasa pada 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram, insya-Allah. Dan pada 10 hari bulan tu ada nanti Ustaz kongsikan pada anda apa kita nak buat pada 10 Muharram tu. Ada hari Ashura. Kalau di Kelantan mereka kacau Ashura. Kacau di Kelantan dia punya Ashura manis. Kalau di Terengganu dia tak manis, dia lemak macam, dan tempat-tempat lain pun sama juga. Di Kelantan ni manis. Kalau masyhurlah di Kelantan, kalau bak manis-manis insya-Allah. Okey, boleh tuan semua? Okey, pagi ni Ustaz nak kongsi pada tuan semua, iaitu soal hati kita tentang panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Disebut angan, panjang angan-angan. Tuan-tuan tahu tak? Panjang angan ni kita berangan nak beli rumah besar, nak beli kereta Porsche, nak beli kereta BM, nak beli kereta ni. Kita panjang angan. Nak tidur kita tengok dah. Letak gambar kereta kat dinding kita tengok. Panjang angan-angan dulu. Kita tengok kereta, kita tengok rumah. Aku nak dapat ni. Akhir tahun 2021 aku nak dapat rumah ni. Tahun 2021 aku nak dapat kereta ni. Tahun 2021 aku nak pergi buat umrah. Aku nak pergi haji. Tahun 2021 aku nak beli jet besar. Tahun 2021 aku nak beli Harley Davidson. Macam-macam kita berangan-angan dan berangan-angan. Tuan-tuan tahu tak? Panjang angan-angan ni adalah merupakan salah satu sifat mazmumah, tuan semua. Sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Kita tak sedar dah semua. Tak sedar. Nak tidur malam, tengok kereta. Tengok, buka buku tengok kereta. Tengok kereta. Kereta ni lah aku nak nak idam-idamkan semua. Rumah ni lah aku nak rumah 3 tingkat ni, 3 tingkat lah. 3 tingkat ada 5 bilik, ada 6 bilik, ada 7 bilik. Anak ada 7 orang. Ada 7 orang, 8 bilik sekali dengan master bedroom kita. Tu kita panjang angan-angan semua. Bila panjang angan-angan, kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Sidah, dia kata sini. Ada tulis takrir dia. Dalam ini takrir dia. Si panjang angan-angan adalah ni. Bila tuan semua pengajian ni dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu pada 11/4 208 ni. Mana pengajian ni? Pengajian kitab Minhajul Abidin adalah salah satu kitab tasawuf. Okey. Panjang angan-angan, apa Tuan Guru kata takrir adalah satu sifat yang tercela oleh syarak. Selagi kita ada sifat tersebut, itu panjang angan-angan. Nak kereta besar, nak rumah besar, nak macam-macam lah, nak macam-macam semua. Nak macam-macam, maka selama itulah kita tidak dapat apa tu semua, tidak dapat sempurnakan amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita akan dapat istiqamah dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Kalau orang panjang angan-angan tuan semua, 2 perkara Allah Ta'ala akan halang ke atas diri dia. Itu pertama, kita tidak dapat sempurnakan amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita tidak dapat istiqamah pada Allah Ta'ala. Istiqamah dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada panjang angan-angan. Nak kereta, Islam tak larang tuan-tuan nak pakai kereta. Nak pakai kereta Bentley pun boleh pakai semua. Tak ada masalah, Islam tak larang. Tapi yang sifat tercela ialah kita panjang angan-angan. Kita panjang ni. Kita tak tahu lagi kita nak hidup bila tu semua. Kita tak tahu lagi bila kita nak mati. Kita sampai bila kita hidup. Tetapi bila ada wujud panjang angan-angan tu semua, maka tu semua ini adalah satu sifat pencela, di mana 2 perkara Allah Ta'ala halang. Pertama, hilang kita punya
Nah, kita punya nikmat untuk kita sempurnakan amalan kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita payah nak istiqamah. Sebab tu tuan semua, ramai yang mesej pada Ustaz, tanya Ustaz, bagaimana Ustaz nak dapatkan satu sifat istiqamah dalam beramal. Kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah ni, dia kata, inilah salah satu penyebab salah satu penyebab ialah ada dalam diri kita, iaitu panjang angan-angan. Okay, Ustaz minum air sekejap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tuan semua. Bukan tuan tak boleh nak cita-cita lain tuan semua. Panjang angan-angan lain. Lain. Cita-cita saya nak jadi doktor. Cita saya nak jadi doktor. Itu lain. Cita-cita dia bersalahan dengan panjang angan. Panjang angan. Dia berangan-angan. Angan. Nak dapat duit 10 juta pada 2021. Nak dapat duit 100 juta 2021. Tapi dia ni tak ada kita katakan tak ada capability. Tak ada kebolehan untuk dapatkan sumber tersebut, tapi dia berangan-angan. Itu tak boleh. Cita-cita lain. Saya bercita-cita nak jadi doktor. Kita belajar sungguh-sungguh. Kita belajar bersungguh dan kita belajar, kita masuk, kita lulus dalam peperiksaan tu, kita untuk belajar sini, dan sekali kita akan dapat jadi doktor. Itu tak ada cita-cita lain. Tapi panjang angannya, berangan-angan. Jumpa orang tu beritahu, aku tak lama dah, tahun 2021 ni, aku ada rumah besar 5 tingkat, rumah. Jumpa seorang lagi, aku tak, tahun 2021 ni, aku akan dapat kereta Bentley, kau tahu tak? Tapi, apa benda tak nampak. Itu lain. Cita-cita lain. Cita-cita kita belajar. Kita berusaha. Bukan tuan-tuan tak boleh pakai kereta Bentley, tak ada. Boleh tuan-tuan boleh. Orang Saudi ramai pakai kereta Bentley. Islam kita. Dia ramai pakai Bentley. Tak ada. Rolls Royce ramai pakai. Tak ada masalah tuan-tuan semua. Tetapi yang tak bolehnya panjang angan. Duduk kedai kopi. Kau tahu tak? Aku sekarang ni tuan-tuan tak? Aku sekarang ni. Dia panjang angan. Aku ni tahun 2021 ni. Aku nak beli tanah 10 hektar, kata tak? 10 hektar, aku nak rumah besar, rumah. Rumah besar. Dan depan rumah aku tu ada ni kita cita. Tu panjang angan. Tak boleh. Bila itu dan semua, bila ada saja panjang angan-angan, maka dua perkara Allah Ta'ala halang dari kita. Itu pertama, kita tak dapat sempurnakan amalan kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua dan semua, kita tidak dapat istiqamah. Boleh pergi, amal sekejap putus. Amal sekejap putus. Itu tak boleh. Jangan doa semua. Jangan kita ada banyak doa semua. Kalau apa kita tanya, apa yang ditakrir oleh Tuan Guru Haji, mana Haji Muhammad Silah kan? Ustaz dia kata, nafsu itu tidak mahu melakukan amal. Nafsu itu memang nafsu ni dia tak mahu kita lakukan amal. Jadi bila kita dah panjang angan-angan, maka dua perkara sudah mengalah. Pertama, kita tidak dapat sempurnakan amal kepada Allah Ta'ala, dan kedua, bila kita dapat istiqamah. Ini yang disukai oleh nafsu. Nafsu, bila sebut nafsu, dia bergabung partner dengan syaitan. Memang dah suka. Dan kita kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan semua sahabat qarib Rasulullah SAW. Apa dia kata? Bermula dina ini adalah 3 saat. Ini dalam takrir Tuan Guru Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Dia kata bermula dina ini 3 saat. Bila apa 3 saat tu? Yang semalam, hari ini dan besok. Dah 3 saat. Maksudnya 3 saat, 3 masa lah. 3 saat. Yang telah lalu, dan satu lagi saat yang engkau ada padanya, dan satu lagi saat yang tiada engkau ketahui. Saat yang tiada engkau ketahui. Maksudnya besok ataupun kemudian selepas ni. Inilah Abu Zar Al-Ghifari kata, tuan semua. Jadi tuan semua, kalau boleh tuan semua, kita minta doa lah pada Allah Ta'ala. Jangan ada sifat angan-angan. Rasulullah dalam kitab Hikam ada menyatakan, ada Ustaz ada tulis dalam kitab Hikam. Apa dalam kitab Hikam? Allah Ta'ala beritahu, jangan kamu minta rezeki daripada aku. Dalam kitab Hikam, Allah Ta'ala beritahu, jangan kamu minta rezeki daripada aku. Kamu kena minta 2 perkara saja kepada aku. Nescaya aku akan lunaskan rezeki kamu. Aku akan bagi rezeki kamu. Aku akan limpah ruahkan rezeki kamu. 2 perkara saja kamu minta aku akan bagi. Tapi jangan minta rezeki daripada aku. Ini dia beritahu kehebatan Allah Ta'ala ni. Kita minta lain, dia bagi lain. Kita minta lain, dia bagi lain. Pertama, minta keampunan ke atas diri kamu. Minta ampun banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, banyak dosa ya Allah, astagfirullahaladzim, banyak dosa ya Allah. Yang kedua, minta doa, minta ampun ke atas kedua ibu bapa kamu. Kamu minta 2 perkara ni, aku bagi rezeki kepada kamu. Kalau kamu minta rezeki, aku tak bagi.
Inilah mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia kata, kalau kita beramal tuan semua, dalam masa kita beramal, kita ada tujuan-tujuan tertentu ke atas dunia tuan semua, maka Allah Ta'ala tolak. Dan sewaktu Ustaz belajar kitab, tak silap, kitab Syiarus Salikin. Kitab Syiarus Salikin sana, bab zikir-zikir tuan semua. Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia ada kata, kalau kamu semua, kalau tuan-tuan beramal kerana nak sesuatu, nak kepada sesuatu kepentingan dunia, maka Allah Ta'ala tolak amalan tuan-tuan semua. Tapi jika tuan tak beramal kerana Allah SWT, selepas anda beramal dan anda berdoa, minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, di situ Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala kabulkan doa kamu. Maksudnya, gini, masa kita beramal, contoh kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ulama kata siapa berzikir macam ni, berzikir tiga zikir ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, membaca sebanyak 100 kali. Antara seorang sunat subuh dengan subuh, nescaya rezeki akan datang berlari ke pintu rumah kamu. Itu ulama kata. Kan, ulama kata kan. Tapi Tuan Guru Haji Mak Silah kata, sekiranya kita sedang berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, dalam hati kita ada nak dapat rezeki, duk nampak rezeki datang berlari-lari ke muka pintu kita, maka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, Allah tak tolak. 100 tadi Allah tak tolak tuan semua. Tak ada apa-apa. Tetapi sewaktu anda berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, semata-mata mentakzimkan Allah, semata-mata mentakzim Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala dan merendah diri dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ya, semata-mata mentakzimkan Allah Ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Selepas tu tuan semua, lepas tu tuan berdoa, ya Allah Ta'ala, bagikan aku rezeki. Selepas tu, bagi aku rezeki ya Allah, dah aku ni kepepet wang ya Allah, aku ni aku ni kita mengadu hal pada Allah Taala, nescaya Allah Taala akan bagi rezeki kepada kamu. Allah Taala tunaikan doa kehendak kamu. Ni nak beritahu dia semua. Inilah dia nak beritahu tuan semua kaedah-kaedah kita berzikir di dalam sudut tasawuf dan semua. Dan Ustaz beritahu ni dalam sudut tasawuf dan sudut fiqh. Kau tak ada masalah, rezeki biasa dah. Doalah kita zikir, kita doa, tak ada masalah. Tapi nak beritahu tuan semua, tuan tak duduk dalam sudut mana? Dan tuan nak duduk dalam sudut mana? Nak duduk dalam sudut biasa ke? Nak duduk dalam satu sudut yang luar biasa. Makam kita semua kalau boleh, makin berusia kita, makin tinggi makam kita. Makin tinggi, makin berpolitik amalan kita. Makin mempunyai makna dalam amalan kita. Bukan makin kita, usia kita tua, makin turun amalan kita. Makin turun, makin low, kurang kualiti amalan kita. Kita tak mahu macam tu. Inilah okay. Jadi tuan salah satu benda ialah yang menurunkan kualiti amalan kita ialah panjang angan-angan. Yang menurunkan, yang memaksa turunkan amalan-amalan, kualiti amalan kita ialah dengan panjang angan-angan. Ini satu. Banyak dosa kalau sifat nak beritahu tentang sifat-sifat maksumah ni yang ada dalam yang selalu kita buat tapi kita tak sedar yang kita terbuatnya. Salah satu ialah panjang angan semua. Kalau boleh dah semua, sahabat-sahabat Nabi, kita pernah khalifah pergi minta nak pinjam duit daripada Baitul Mal. Nabi tu nanti aku dapat duit, aku dapat gaji, aku bagi balik lah. Ni khalifah minta tu semua. Minta nak bayar balik. Ni orang yang menjaga Baitul Mal tanya, wahai khalifah ni, mu tahu tak mu mati bila ni? Mu mati bila? Jangan dak panjang angan. Sampai gitu dah semua. Sampai gitu nak beritahu. Inilah dah semua. Jadi kalau boleh kita minta doa kepada Allah Ta'ala tuan semua. Janganlah kita termasuk golongan panjang. Cita-cita lain. Cita-cita lain tuan. Cita-cita kita berusaha, kita belajar, kita pergi sana, kita sini tu kita panjang angan ni. Dia tak buat kerja apa pun tapi dia panjang angan. 2021 tak pakai kereta Bentley ataupun kereta Audi ataupun Velfire. Kita panjang angan. Benda tak tahu ke mana lagi. Kita tak usaha pun. Ni kita risau dah. Tapi kalau anda yang berusaha, insya-Allah anda tidak termasuk dalam panjang angan, anda termasuk dalam cita-cita. Tetapi kalau berlebih sangat tuan semua, cita-cita tu dia akan bentukkan kepada panjang angan juga. Ini kalau ikut Tuan Guru Haji Masyillah kata, kalau berlebih sangat cita-cita tu, dia akan jadi panjang angan. Maksudnya, benda tu tak logik untuk dapat kita penuhi, tapi kita nak juga tuan semua. Contohlah, kita ni layak pakai kereta Toyota Camry saja tuan semua. Layak je, kita layak je dah. Dan kita layak je. Tapi kita
Kita nak juga pakai kata Bentley misal. Nak Bentley juga kan orang pakai Bentley. Kita nak ke Bentley tu semua. Maka itu dikatakan panjang angan-angan. Bukan lagi cita-cita semua. Jadi kalau boleh tuan semua, untuk mengelakkan daripada dua perkara terhalang dari kita itu kesempurnaan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala dan tuan semua untuk istiqamah dengan Allah Ta'ala, maka kita kena hindarkan daripada panjang angan. Tuan-tuan, umur bagi anda umur 20 tahun, bagi anda 30 tahun tidak ada masalah. Bagi anda umur 40 tahun tidak masalah. Tapi bagi anak berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ada masalah tuan semua. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ada satu zikir Ustaz akan bagi yang mana Rasulullah SAW di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda banyak membaca dalam sujud. Ada doa ini tuan semua, baginda banyak baca dalam sujud iaitu subhanakallahumma. Okey, Ustaz baca kan? Saya tak tulis. Okey, tuan-tuan dengar betul-betul Ustaz baca dan tuan-tuan boleh tulis subhanakallahumma. Okay, kalau boleh kita lafaz, kalau boleh kita ada bukan 99 orang. Ada boleh 99 orang kita ikut baca Ustaz, okay, boleh? Ustaz tak dengar apa tuan-tuan baca tapi Ustaz minta tuan-tuan ikut. Ikut. Okey. Pendek ayat ni, pendek dan tuan-tuan boleh hafal terus. Kita baca 3 kali. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini mudah, sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pendek je. Baca tuan semua, baca dalam sujud 7 kali. Ustaz Arab yang ada dalam ni grupnya ada 97 orang, 99 orang ni. Kalau boleh dalam sujud, tak kira anda usia berapa? Usia 20 ke? Usia 30 ke? Jangan tunggu sampai umur 60. Dan dalam sujud terakhir. Atau dalam setiap sujud boleh. Setiap sujud boleh baca. Tapi, kalau tak mau baca setiap sujud pun, kalau Zuhur kita ada berapa? Kita ada 8 kali sujud. Kita ada 8 kali sujud. Kita boleh baca 7 kali 8. Kita boleh. Ataupun nak baca sujud yang terakhir pada rakaat terakhir boleh juga. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baca 7 kali. Dan insya-Allah tuan semua, kita insya-Allah kita sama-sama kita niat aku baca ni kerana Rasulullah SAW dalam hidup baginda membaca doa ni. Insya-Allah kita akan dapat pahala tuan semua. Pahala apa? Pahala menghidupkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perkara baca dan semua, ni adalah merupakan kita mohon keampunan kepada Allah Taala. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli 7 kali. 7 kali tuan-tuan baca dah. Kalau boleh tuan-tuan baca, insya-Allah tuan semua kehidupan tuan-tuan akan berubah. Insya-Allah, saya yakin tuan semua, tuan-tuan doa banyak pada Allah Taala. Minta ampun pada Allah sebab Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dia kata Allah Taala beritahu kamu jangan minta rezeki pada aku tapi minta keampunan. 2 keampunan. Pertama keampunan ke atas diri kita, yang kedua keampunan ke atas kedua ibu bapa kita. Kita minta ampun, nescaya Allah Taala akan bagi rezeki kita. Itu Ibnu Athaillah kata dalam kitab Hikamnya. Boleh tuan-tuan semua? Boleh? Kalau boleh kita pakai amal. Ini setamat bulan Muharram baru mula tahun baru yang mana kita akan harungi setahun lagi, tak lama dah, setahun lagi tuan semua, setahun dan kita akan jumpa Muharram sekali dan kita cuba tingkatkan tahun ni, kita cuba tingkatkan daripada tahun-tahun lepas. Kalau tahun lepas banyak kita bagi lopong sana, lopong sini, berlubang sana, berlubang sini dari segi amalan kita. Sekarang ni kita tampal balik dan kita upkan balik sikit amalan kita. Tahun lepas kita dah baca selawat kan, Ustaz ada buat grup selawat 70,000, ramai dah baca, ramai beratus-ratus orang membaca selawat kata Rasulullah SAW 70,000 kali, bukan 1,000 kali, 70,000 kali tu semua. Dan kemudian dekat bulan puasa pada bulan Syaban, ramai yang membaca la ilaha illallah 70,000 kali dihadap kepada mak bapak dia. Ada pada mak, kena baca lagi 70,000 kali hadiah pada bapak.
kemudian hadiah baca 75 hadiah pada diri sendiri, kemudian hadiah pada isteri dan hadiah pada suami. Ramai tahun lepas. Jadi tahun ni kita cuba lagi kita cuba upkan lagi amalan kita agar kita ni lebih baik pada tahun-tahun lepas. Kalau boleh janganlah kita rosakkan, janganlah kita burukkan lagi pada tahun-tahun ni berbandingkan tahun-tahun lepas. Dan tahun lepas kita dah buruk dah. Jadi tahun ni kalau boleh kita padamkan yang buruk-buruk, kita nak masuk yang baru-baru. Jadi insya-Allah pada tahun ni insya-Allah Ustaz akan kongsikan banyak lagi amalan-amalan, banyak kali wirid-wirid daripada Rasulullah SAW, daripada guru, daripada sahabat-sahabat Ustaz dapat yang mereka dapat daripada guru-guru mereka. Insya-Allah Ustaz akan kongsikan kepada anda semua dan kalau boleh anda amalkan. Ini Ustaz lebih tahu semua. Ustaz lebih tahu. 2-3 hari lepas satu orang nama Ustaz perempuan datang jumpa Ustaz. Dia ni buat adalah satu perniagaan, tapi perniagaan ni dengan orang lah, maksudnya dia tolong promokan perniagaan tu untuk orang, tetapi alhamdulillah dia dapat komisen daripada itu tu. Dia kata masa mula-mula dia jumpa Ustaz, lama dah dia jumpa Ustaz, memang ekonomi dia teruk kena. Tapi dia join bengkel Ustaz, dia join sama ada bengkel yang berbayar ataupun bengkel yang percuma, semua amalan-amalan Ustaz dia buat dah semua. Nak beritahunya dia tuan semua, gigih dia tuan, tekun dia semua, dan dia buat dia semua. Ustaz dia jumpa 2 hari lepas. Dia kata Ustaz, 2 hari ke 3 hari lepas. Alhamdulillah Ustaz. Saya nak keluar rumah, saya baca doa. Sebelum lepas subuh saya baca doa. Saya baca wirid semua yang Ustaz bagi. Saya nak keluar rumah, saya baca doa, dia baca macam-macam, baca doa. Saya nak keluar naik kereta. Sekarang tak sempat masa subuh saya baca macam naik kereta, nak pergi office. Macam-macam baca. Dia cerita satu amalan dia. Pada Ustaz tanya bagi-bagian dengan kehidupan dan rezeki. Alhamdulillah Ustaz. Rezeki saya ya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih dan dia beritahu begitu hebatnya Allah Taala bagi rezeki pada dia. Inilah Ustaz tak tahu dia kejap, tak mau cerita ke dia apa tu semua, tapi nak beritahunya tu semua, inilah tu semua orang yang hatinya bergantung pada Allah Taala. Saya zikir je. Saya tak minta apa-apa dah. Saya zikir kepada Allah Taala kerana Ustaz dah bersandar. Dia kata, Ustaz dah bersandar. Kalau kamu berzikir kerana mentakzim kepada Allah Taala. Dan mentakzim kepada Allah Taala kerana Allah Taala itu Tuhan kita dan kita sebagai hamba, kita kena berzikir kepada Allah Taala. Tak ada benda lain. Bila saya buat gitu saja tuan semua, selama ni saya berzikir kerana nak benda tu semua. Kata 2-3 tahun lepas saya zikir kerana nak benda, tak datang tu semua. Rezeki tak datang. Bahkan kepepet, dipicit oleh Allah Taala. Tetapi sekarang saya ubah niat. Saya setiap kali saya berzikir, walaupun zikir itu berbentuk nak minta rezeki, tetapi saya kosongkan diri saya tolak tepi benda lain, saya berzikir kerana nak mentakzimkan Allah Taala, nampak rezeki dia. Allahu Akbar. Dia datang, Ustaz, ya Ustaz senyum ya. Senyum gembira, senyum gembira saat anak murid dapat berjaya macam tu, dan dia dapat implement, dapat mengamalkan apa yang Ustaz bagi, Ustaz kongsi kepada mereka daripada dia insya-Allah. Dia ada grup ramai, dan alhamdulillah bila dia bangkit, dia naik, maka grup dia akan tarik bersama dengan grup dia. Insya-Allah tuan semua. Ustaz beritahu tuan semua bahawasanya kena ingat 3 perkara yang Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata bila kita beramal. Pertama, kenapa kamu beramal? Kerana aku nak mentakzimkan aku kepada Allah Taala, mentakzim mengagungkan Allah Taala. Yang kedua, kerana Allah Taala itu Rabb aku, Tuhan aku. Yang ketiga, kenapa aku beramal? Kerana aku adalah hamba Allah Taala. Kan? Dan insya-Allah itu 3 perkara yang semua kita buat, kita lakukan dalam hidup kita. Insya-Allah tuan semua, Allah Taala akan ubah segala-galanya dalam hidup tu insya-Allah. Jangan takut tuan semua, gantung hati kita pada Allah Taala, jangan amal. Malam bangun Quran baca, jangan tak baca. Walaupun sikit, walaupun 2-3 baris tu, kurangnya tuan baca. Dan kalau boleh pada hari Khamis malam Jumaat, jangan lupa baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 15 kali. Kalau boleh jangan lupalah tuan semua insya-Allah. Dan pada hari Jumaat jangan lupa baca selawat kata Rasulullah SAW, dan kalau pada hari lain pun jangan lupa baca selawat kata Rasulullah SAW. Ingat, jangan panjang angan-angan tuan semua. InsyaAllah minggu depan Ustaz akan kongsi pada tuan semua, iaitu satu bab soal hati ni. Itu satu bab apa Ustaz? Lupa dah. Iaitu tuan semua, dia panggil jahat adab. Apa itu jahat adab? Ada soal hati juga tuan, jahat adab. Jahat adab ni tuan semua, jahat dia ada 3. Yang kategori oleh Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Pertama, jahat adab dengan nafsu. Yang kedua, jahat adab dengan Allah, dan juga ada dua, jahat adab dengan nafsu dan jahat adab
dengan Allah Ta'ala. Ini Ustaz akan kupaskan pada anda, itu jahat adab. Banyak adab. Bab adab ni banyak dah semua. Adab kita dengan manusia, adab kita dengan Allah Ta'ala. Adab dengan guru, adab dengan anak murid. Adab dengan ilmu, ada adab dia. Dan juga tuan-tuan semua, kalau kita nak Ustaz nak kupas lagi banyak tuan semua, itu ada 3 adab itu, adabul syariah, adabul khidmah dan juga adabul haq. Banyak tuan-tuan Ustaz akan kongsi. Ini semua bab soal hati dan semua yang mana yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita hari ini. InsyaAllah pesanan Ustaz, untuk Ustaz juga, untuk anda semua. Okay, kalau boleh buangkan panjang angan-angan, cita-cita boleh. Tapi panjang angan jangan panjang angan. Orang yang panjang angan ialah dia sering menceritakan dia punya angan-angan tu kepada orang lain. Kalau orang yang bercita-cita dia tak cerita, dia diam. Tapi orang panjang angan dia akan cerita, aku tahun 2001 aku nak berubah. Pada ni aku nak berubah. Aku nak wakil benda kereta. Tu orang yang panjang angan. Ingat, tuan-tuan panjang angan ada satu sifat tercela yang dimarah oleh Allah Ta'ala dan ditinggalkan semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan bila anda ada panjang angan, 2 perkara akan terhalang dari diri anda. Yang pertama, terhalang kesempurnaan anda dalam hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, bila anda ada panjang angan, maka hilang istiqamah anda kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah, itu setakat itu saja tuan semua. Jangan lupa tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ullah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf rabbishbina min kulli da' wa afina minal bala rabbishbina min kulli da' wa afina minal bala rabbishbina min kulli da' wa afina minal bala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ullah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Kalau tak ada kena mana, jangan pergi, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.